Subhanahu wa ta'ala yang sentiasa melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita, yang tidak terhingga hitungannya, dan mudah-mudahan dapat kita pergunakan segala nikmat itu ke arah mengabdikan diri, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sebab usaha kita yang sedikit itu untuk berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih kita untuk mendapat rahmatnya di akhirat dan dimasukkan kita ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, di malam ini kita sambung nama yang ke-76. Termasuk 76, tinggal lagi 23. Banyak cukup bila 29. Maknanya 23 kali lagi. Kalau dia kali sebulan 2 kali, makna dekat setahun ni. Bulan 2 kali dekat setahun ni baru boleh habis Asma'ullahul Husna. 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kita mohon kepada Allah supaya kita dapat menghabis sebelum usia kita dipendekkan oleh Allah Ta'ala. Tadi habis kita pun habis Asma'ul Husna pun jadi. Kalau Allah pendek, bukan kita. Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kita buat kebaikan daripada Allah, dunia dan akhirat. Jadi kita masuk nama yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi 'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Nama yang ke-76 ialah Al-Wali. Wali. Bukan pisau wali. Pisau wali. Ini wali. Waw alif lam ya. Wali. Maksud al-wali yang memerintah atas segala hamba-Nya. Yang memerintah. Mana Allah tu yang memerintah atas segala hamba-Nya. Mana Allah yang memerintah kita. Allah yang memerintah kita. Allah yang mentadbir kita. Allah yang mengurus kita. Itu yang kata yang memerintah atas segala hamba-Nya. Dengan mengadakan dan meniadakan. Nak bagi kita ada daripada tak ada, Allah Ta'ala. Nak bagi kita tak ada daripada ada, Allah Ta'ala. Dulu kita tak ada, asal kita tak ada. Asal alam ni tak ada, makhluk ni tak ada. Maka Allah memerintah, lalu diadakan makhluk. Allah buat bumi, buat matahari, buat langit, buat semua. Buat manusia, buat binatang, buat haiwan, semua buat. Asal tiada. Jadi mengadakan. Maknanya asal tak ada, Allah bagi ada. Mewujudkan daripada ada, daripada tiada.
Wa yumitu wa yuhyi. Allah sebut. Wa yumitu wa yuhyi, mana wa yumitu itu mati. Mati itu mana kita tak ada. Wa yuhyi, Allah bagi ada. Allah bagi kita hidup. Dan meniadakan. Bagi kita hidup, kita ada dah ni sampai saat, sampai ketika kita tak ada. Alam ni tak ada. Dibinasakan Allah. Dimusnahkan Allah. Dimatikan Allah. Bukan Israel yang bagi kita mati. Yang bagi kita mati Allah. Israel hanya menjalankan tugas mencabut nyawa. Tapi ajal kita ditentukan Allah. Allah yang bagi kita mati. Betul? La yastaqdimun, tidak dipercepatkan. Wala yastakhirun, tidak dilewatkan. Allah, kalaulah Israel yang berkuasa, yang mematikan kita, dia baharu macam kita, dia makhluk macam kita, tentu dia ada kelemahan, tentu dia tak boleh nak menepati masa. Ada masa boleh, ada masa tak boleh. Macam kita janji pukul 7.30, janji tunggu di sini. Kelapan tak baik pun. Ada kalau kita boleh sampai. Itu kata kelemahan makhluk. Jadi Israel itu baharu. Kalau dia yang mematikan kita, tentu ada di kalangan kita yang mati tepat masa yang telah ditetapkan, dan ada yang mungkin dilewat atau diawalkan. Pasal Israel juga adalah makhluk baharu, ada kekurangan macam kita. Tapi kita tengok mati Allah tentu tak boleh lari. On time, punctual. Orang kata punctual, on time. Maknanya la yastakhirun, takkan dilewatkan walaupun satu saat, wala yastaqdimun, takkan dipercepatkan walaupun satu saat. Itu apa dia? Allah yang bagi kita tiada, bukan Israel. Alam ini dibinasakan oleh Allah bila sampai saat ketika. Bukan Israel yang bagi binasa alam ini, Allah. Bukan Israfil yang meniup sangkakala hari kiamat. Israfil hanya meniup sangkakala, menunjukkan akan berlakunya kiamat. Kemudian sangkakala yang kedua, akan dibangkitkan semua manusia. Bukan dia yang berkuasa. Bukan Israfil yang berkuasa untuk meruntuhkan langit, untuk menjadikan air laut setinggi gunung, membuat buah setinggi gunung berombak. Tak. Bukan dia yang buat semua tu. Allah. Allah. Dia yang Al-Wali. Dia yang memerintah. Dia yang memerintah. Bagi ada, bagi tak ada, bagi elok, bagi tak elok, bagi musnah, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada orang. Allah semata. Jadi sebab itu kita kena yakin Allah itulah yang bersifat kudrah, berkuasa. Allah itu berkuasa. Inna Allah ala kulli syai' qadir, kulli syai'in qadir. Dia yang berkuasa. Dia yang menentukan sesuatu itu wujud atau sesuatu itu binasa ataupun dia ada. Allah yang tentu. Kemudian maksud kita buat ni, dan mengerasi. Mengerasi ni maknanya kita ni mesti terpaksa ikut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Kita tak boleh bantah. Kita tak boleh buat sesuatu yang berlawanan. Apa yang Allah tentu, itulah yang akan berlaku kepada kita. Itu kata mengerasi. Maknanya
apa yang Allah putuskan, apa yang Allah qadakan sejak azali, itulah yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Mana kita terpaksa mengikut caturan daripada Allah. Allah catat kita ke lagu mana? Lagu itulah yang kita akan lalui. Cuma ada pada kita tu dia usaha itu je. Doa ya Allah, bagilah aku ni hidup dengan iman dan mati iman. Ya Allah, akhirkan kesulitan aku dengan husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan kalimah la ilaha illallah. Itu doa. Kita minta. Dan kita usaha nak bagi mati dengan kalimah la ilaha illallah. Kita rajin berzikir, kita rajin dekat dengan amalan-amalan yang boleh bawa kita dekat dengan Allah, yang tidak melalaikan kita daripada Allah. Kita tinggalkan apa dilarang oleh Allah. Itu usaha kita nak bagi kita boleh mati dengan iman, mati dengan Islam, mati dengan kalimah la ilaha illallah. Kita usaha buat benda yang boleh bawa kita mendapat apa yang kita nak, mati iman, mati Islam, mati dengan kalimah. Kita usaha, kita doa, maka ketentuan yang akan berlaku kepada kita al-wali, dia yang tentukan, dia yang meminta. Kita tak tahu, mati kita lagu mana itu. Wallahu a'lam wa ilaihi ma. Siapa pun tak tahu. Cuma kita boleh usaha, kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Moga-moga Allah makbulkan usaha tiap dan doa. Itu hakikatnya semua ditentukan Allah. Jadi kita ni dipaksa oleh Allah untuk ikut aturan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita tadi kata. Sebab itu bila Allah timpakan musibah, Allah timpakan bala, Allah tempakan bencana ke atas kita, padahal benda tu kita tak mau, kita tak suka, kita tak mau demam, kita tak mau sakit, kita tak mau susah, kita nak senang selalu, kita nak kaya, kita nak sihat. Tapi Allah tak bagi macam mana kita nak. Allah bagi musibah, Allah bagi bencana, Allah bagi ujian kepada kita. Kita kena terima. Lepas tu dia ajak kepada kita redha sabar. Kita kena redha, kita kena sabar. Kata apa? Itulah ketentuan daripada Allah. Kita tak boleh bersungut, tak boleh memungut. Pasal kita ni ditakdir oleh Allah. Kita ni milik Allah Ta'ala. Ikut suka dia. Dia nampak lagu mana. Macam rumah kita. Kita nak buat cat warna apa. Kita nak buat lantai jenis apa. Kita nak buat dinding warna sebelah ni biru, belah ni hijau, belah ni oren. Rumah tu warna kita buat. Bilik ada 4 dinding 4 warna. Di luar ruang tamu ada 5 warna nak buat. Ceiling nak buat warna ungu semua. Ikut kita. Sampai rumah kita. Ikut kita. Maka begitulah Allah Ta'ala, kita ni milik Allah. Kau suka Allah Ta'ala nak catat kita ke mana? Kita tadi komplain. Tak boleh komplain. Kita hanya redha sabar. Dengan redha dan sabar itu, Allah akan angkat darjat kita. Tentu ya. Allah akan angkat darjat kita di sisi dia. Itu yang kata mengerasi. Lepas tu kita kena beriman dengan Allah dan qadar. Untuk baik dan untuk jahat. Katanya untuk baik untuk jahat. Mana apa pun yang Allah tentu, kita kena terima. Jadi kita mengerti. Kita berdoa selalu kan. Berdoa dan doa selalu minta. Kita hidup dalam rahmat, hidup dalam kebaikan, hidup dalam keimanan, hidup dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
elok. Buat benda-benda yang Allah suka. InsyaAllah doa kita akan dimakbulkan Allah. Allah akan makbulkan. Tapi kena ada usaha setiap lah. Maka nak tiara, tapi malai nak pergi beli. Dah tak tiba malai pergi beli. Mana makan tiara lagu mana? Yang tiara dia tak main depan mata kita. Kita kena usaha, tahan tak lebih hang belajar buat. Dah malas nak belajar, hang pergi beli. Order. Dekat Al-Mat'am As-Safwah. Dekat Batu Patna. Itu ya. Lah dulu nama Al-Humairah. Lah dia buat As-Safwah. Tukar nama mula. Tukar nama. Tapi tuan dia nama. Tuan yang buat dia nama. Ubah nama. Jadi kita kena ada usaha setiap. Bahawa Allah makbulkan. InsyaAllah. Dan kalau Allah tak makbul pun, kita tak boleh komplain. Jangan komplain. Kerana kerja buat tu, kerja buat Allah. Allah yang kerja buat. Bukan kerja buat kita. Kita boleh rancang, kita boleh buat rantok ni. Yang paling dah, paling dulu ni. Tak lagi nak minta ni, hari ni atau kata Allah atau lain panjat duri baru terima ya. Saya tentu juga tak tahu dah jadi boleh juga tak payah kita nak patah-patah tak boleh jadi boleh tak payah terima sabar reda dan kita maha sabar ni pasal apa Allah bagi aku lagu ni pasal apa Allah buat aku lagu ni ada aku nak lagu ni tu kita kena maha sabar koreksi diri pasal apa hak kita tak nak Allah lagi kita kena koreksi pada aku lupa banyak atau aku lupa Allah nak uji aku sabar reda tapi tu boleh kita pasal kita ni adalah milik Allah. Bukan kita ni bukan milik kita. Kita ni milik Allah. Anak kita milik Allah. Cucu kita milik Allah. Dia semua satu. Jadi kita terima. Itu dia kata mengerasi. Al-Wali itu mana mengerasi? Mana kita kena akur, kita kena ikut apa yang telah ditentukan Allah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran Allah sebut antaranya Allah sebut nama Al-Wali ni. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah menjadi pelindung wali, mana jaga gitu. Alladzina amanu, orang yang beriman. Ya Allah yang urus kita. Allah jadi pengurus kepada kita untuk jaga kita. Wali, mana jaga kita. Kita yang mana? Alladzina amanu, yang beriman. Allah jaga kita ke mana? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah bagi kat kita hidayah, Allah bagi cahaya iman. Duduk dalam gelap, yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah keluarkan kita daripada kegelapan. Makna kegelapan ni tak ada iman. Tak ada taufik, tak ada hidayah daripada Allah. Ila nur, kepada cahaya, kepada iman, kepada hidayah, kepada taufik kepada Allah. Allah ya, itu alhamdulillah. Kita ni alhamdulillah Allah telah bagi kita cahaya iman, cahaya hidayah, taufik. Mana Allah dah keluarkan kita daripada duduk dalam kegelapan, duduk dalam kejahatan, duduk dalam kekufuran, duduk dalam kefasikan. Allah keluarkan kita, Allah bagi cahaya, Allah bagi iman, Allah bagi taufik kepada kita. Kita kena banyak berdoa kepada Allah supaya iman yang Allah dah bagi ini berkekalan sehingga kita mati. Itu kita doa, Allahumma ahyi
iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Ya Allah, matikan kami dengan iman. Ini kita minta Allah hidupkan kita dengan iman, mati pun dengan iman. Itu doa kita. Tak ada Arab, Melayu. Dia Melayu, Arab. Dua-dua tak mau, dia orang putih. Ikutlah. Ikut Li ya. Mari kita dia boleh orang putih kan. Dia cakap orang putih kan pokok letak dia kan. Yes no dia cakap orang putih. Ni tahu. Pakcik dia cakap orang putih. Siapa nak skipping, nasi boleh. Pakcik ngajak orang putih dia lah. Pakcik ngajak orang putih, kita orang Melayu. Pakcik dia orang putih. Dengan nak buka main. Apa jaga tak? Dok kedah tak tahu pakcik. Pakcik semua lama dia cakap tak. Lama tak cakap. Dia cakap dia hari makan. Masalah apa kalau? Jadi kita minta kepada Allah doakan supaya iman yang Allah bagi ini berkekal. Kerana Allah kata lagi, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan. Allah kata, wa kafa billahi nasira. Allah kata, padahal Allah lebih mengetahui daripada kamu. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Kita tak tahu apa. Bi'a'daikum, tentang musuh-musuh kita. Keliling kita ada musuh, Allah tahu siapa musuh kita. Walaupun dia berpura-pura dengan kita, tapi Allah tahu dia ni musuh kita. Allah tahu. Tu Allah kata, wa kafa billahi waliyan. Mak cukuplah, memadahlah. Allah Ta'ala tu jadi pembantu, jadi penolong, jadi pengawal kepada diri kita. Wa kafa billahi nasira, dan memadahlah, cukuplah Allah itu menjadi penolong kita. Jadi kita minta Allah kawal kita, jaga kita, pelihara kita daripada musuh yang ada sekeliling kita, yang sentiasa mencari jalan untuk membinasakan kita, merosakkan kita. Dan Allah kata lagi, walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Allah kata ayat tadi mula tadi Allah jadikan bagi kita iman Islam, daripada gelap Allah bagi iman, Allah bagi hidayah kita, cahaya. Ayatnya Allah kata walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah, pelindung-pelindung mereka, awliya'uhum, ialah al-taghut, syaitan. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya iman, daripada hidayah, daripada taufik kepada zulumat, kegelapan, kekufuran, kefasikan. Tu siapa yang akan lepas? Syaitan. Syaitan ini dia ajak bawa dia. Kita orang beriman, Allah jaga kita. Ya, Allah jaga kita. Alhamdulillah. Dan kata Allah lagi, ala inna awliya Allah. Awliya ni wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah kata, ala, ingatlah, awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, tidak merasa khawatir, tidak merasa bimbang, dan tidak merasa sedih. Ini wali-wali, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah jaga mereka sampai mereka dapat martabat wali, dekat dengan Allah. Maka golongan awliya Allah ni, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak ada rasa susah hati, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa gundah gulana. Tak ada. Walau yahzanun, mereka tak ada gundah gulana, tak ada sedih. Itu sifat. Kemudian Allah kata lagi,
lagi wallahu waliyul muttaqin, dan Allah itu adalah penolong, Allah itu adalah pelindung wali. Al-muttaqin, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan pimpin dia, Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara dia. Kalau dia bertakwa kepada Allah, pelihara kita yang pertama daripada melakukan dosa dan maksiat. Allah akan pelihara. Yang kedua, Allah akan pelihara kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Dan Allah akan pelihara kita daripada musuh-musuh yang ada di dunia. Syarat kita kena muttaqin, bertakwa kepada Allah. Ini kita nak puasa. Tak faham dia nak puasa. Puasa ni nak latih kita untuk menjadi muttaqin, jadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan puasa kepada kita macam mana Allah dah wajibkan kat orang dulu. La'allakum tattaqun. Apa tujuan dia? Apa matlamat dia? Apa faedah dia? La'allakum ni, siapa yang puasa betul-betul macam mana Allah kehendak, pastinya dia akan jadi orang yang bertakwa. Itu kata puasa makna la'allakum, mudah-mudahan tu. Mudah-mudahan tu bukan makna belum tentu, pasti dah. Siapa yang berpuasa, puasa macam mana Allah nak. Bukan mulut, puasa zahir dan batin. Bukan hanya puasa tak makan, tak minum. Bukan hanya puasa tak memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh badan kita. Bukan hanya sekadar puasa yang kita tak melakukan hubungan dengan isteri kita di siang hari. Bukan cakap itu. Tapi puasa yang sebenar ialah kita menjaga seluruh panca indera kita daripada perkara yang haram. Dan juga ikhtiar tinggalkan perkara-perkara makruh. Maka orang yang boleh buat lagu tu, puasa tahap tu, itulah dia akan jadi orang bertakwa. Jadi kalau kita puasa Fatihah, puasa 20 tahun, 30 tahun, duk macam tu ya. Itu kita kaji balik. Kita kaji balik lama ni kita puasa macam mana Allah. Mata kita puasa dah, telinga kita puasa dah, lidah kita puasa dah, kaki kita, tangan kita puasa dah, akal kita puasa dah. Kita kena tengok. Jadi siapa yang puasa macam mana dikehendaki oleh Allah, maka itulah orang yang akan dapat darjat takwa. Pasti. Pasti. Bukan kata belum pasti. Pastinya dia akan menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. InsyaAllah. Jadi orang muttaqin inilah Allah Ta'ala akan pimpin dia, Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara dia. Kita biarlah kita ni usaha jadi orang bertakwa. Mudah-mudahan Allah akan pelihara jaga kita. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Wa huwa, dialah. Dia tu siapa dia? Allah. Awliya waliyuhum, pelindung bagi mereka. Siapa dia yang Allah lindung? Bima kanu ya'malun, disebabkan amal-amal soleh yang mereka buat. Jadi orang yang dia beramal dengan amal yang soleh, Allah akan lindung dia, Allah akan jaga dia. Allah kata, wa huwa waliyuhum, dialah pelindung. Ini Allah Ta'ala adalah pelindung bima kanu ya'malun, mereka yang melakukan amal-amal soleh. Ini kata Allah. Jadi tuan-tuan, itu beberapa ayat yang boleh kita renung dalam kehidupan kita. Melihat balik untuk kita mendapat jaminan, bantuan, pertolongan, pemberian harapan daripada
yang bernama Al-Wali ini, kita tengok pada ayat-ayat tadi macam mana. Bagaimana dia dengan kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana kerja buat kita. Itu semua untuk kita renung, untuk kita kaji, untuk kita melihat semula. Semoga kita benar-benar hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub ila Allah, makna dekatkan kita dengan Allah ni. Khususnya di bulan Ramadan al-Mubarak yang damai. Wa balighna Ramadan, ya Allah panjangkan umur kita sampai kepada Ramadan. Itu kita doa. Dan kita gunalah kesempatan Ramadan ini untuk kita dapat bantuan, pertolongan, perlindungan daripada Allah dengan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit ayat-ayat tentang nama Allah Al-Wali. Dan kalau kita tengok maksud yang ditulis dalam kitab Zikir Asma'ullah ni, apa dia tulis makna Al-Wali ni? Disebut yang pertama, Al-Wali ni yang utama. Allah Ta'ala tu yang utama. Allah ni yang paling utama. Kita tengok apa julukan kita. Dapat Allah, Nabi Muhammad. Lepas tu para Rasul alaihi wassalam. Khususnya Nabi-Nabi Rasul Ulul Azmi, Nabi-Nabi Rasul lain. Kita ni. Dan kemudian Allah yang utama dalam segala perkara. Yang kedua disebut Al-Wali ini memiliki segala sesuatu di dalam kekuasaannya. Allah memiliki segala sesuatu. Mana apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada antara langit bumi ni, semua di dalam kekuasaan Allah. Walillahi mulku samawati wal ardh. Bagi Allah segala pemerintahan, kekuasaan, pemilikan di langit dan di bumi. Semua Allah. Dia kita mengaji dulu sifat dulu, takluk sifat kudrat dulu. Dan takluk sifat kudrat, iaitu takluk Allah. Kita mula balik peringat. Takluk Allah. Sebab kudrat tu maknanya seluruh alam ini duduk dalam genggaman kekuasaan Allah. Mana kita tak boleh keluar pada kekuasaan Allah. Kau mana kita menguat pun kita berada dalam kekuasaan Allah. Kita tak boleh keluar, tak terlepas. Tidak terlepas walaupun sebenarnya makhluk yang ada di alam ini pada pengurusan, pentadbiran, pemerintahan, penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul dia kata, dialah Allah yang memerintah. Allah yang memerintah. Dialah yang mengarah. Allah yang arah. Allah arah mereka buat ni. Allah arah kita buat ni. Waktu bayang kena bayang, belum puasa kena puasa, aurat kena tutup, ngaji kena mat, masjid jangan tinggal. Allah arah kita. Dalam ekonomi, sini kita kena buat. Dalam ibadah, lagu ni cara dia. Dalam politik, lagu ni cara dia. Semua ada Allah tak. Allah arah kita dan semua perkara untuk kita buat sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebab tu kita tak boleh memerintah negara, kita tak boleh memerintah mentadbir keluarga kita, masyarakat kita dengan diri kita, kemahaman kita. Pasal kita tertakluk dengan arahan daripada Allah. Arahan Allah itu ada dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengarah. Kemudian dia yang mentadbir. Jadi kita baca surah Fatihah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulama tafsir Rabbil Alamin. Waktu ulama tafsir, dialah yang buat kita, cipta kita, dialah yang urus urusan hidup kita, semua dia.
Dia yang bagi rezeki, dia yang bagi kita hidup, dia yang bagi kita mati. Itu kata mentakdir. Dia yang bagi kita sihat, dia yang bagi kita sakit, dia yang bagi kita kaya, kita senang, kita susah, semua dia. Itu kata Rabb, maknanya dia yang mentakdir. Takdir daripada tiada kepada ada, dan segala urusan hidup kita ditakdir oleh Allah. Kemudian dia kata, dialah yang merancang. Al-Wali itu, dia yang merancang. Allah buat perancangan. Perancangan Allah bukan hari ini. Allah dah rancang sejak azali. Itu yang kata qadha tu. Qadha tu maknanya Allah dah rancang dah apa yang akan berlaku kepada setiap makhluk yang telah Allah cipta sejak azali. Itu dipanggil qadha. Sama ada qadha mubrang ke, qadha mu'allah ke, Allah dah tentu dah. Allah dah rancang untuk elok dah. Cuma sampai masa berlakulah apa yang ditentukan oleh Allah, diqadhakan oleh Allah. Itu dipanggil takdir. Maksudnya sampai masa berlaku benda tu, itu dipanggil takdir. Takdir ini telah pun ditentukan oleh Allah sejak azali. Jadi Allah dah buat perancangan. Hari ni kita waktu maghrib di mana? Allah rancang. Jadi hari lepas maghrib kita di mana? Kita rancang hari lepas maghrib aku nak balik rumah, nak makan nasi. Benda tentu hak kita rancang tu akan jadi. Pasal kita tak tahu apa yang Allah rancang kepada kita, untuk kita. Lepas Aisyah di masjid ni, kita akan berada di mana? Kita tak tahu. Mau kita rancang Aisyah ni, aku nak balik nak makan nasi. Ini yang goreng ikan kasar. Itu rancangan. Tapi yang Allah rancang kita tak tahu. Yang Allah rancang itu akan berlaku. Yang Allah rancang. Kalau hak kita rancang tu berlaku macam mana kita rancang, kita kena ingat itu hanya kebetulan. Perancangan kita ni sebenarnya Allah dah rancang sejak tadi. Kebetulan sama. Mana Allah makbulkan perancangan kita. Hakikatnya itulah perancangan Allah. Allah rancang. Kita rancang nak hidup. Ni orang ini hidup 27 hari bulan Mac 2021. Kita saja aku nak hidup 20 tahun lagi. Semua nak hidup panjang kan. Siapa nak mati apa? Ada orang nak mati ya? Mari dia mati weh. Dia benci nak mati ya? Tak mau mati ya? Nak hidup lagi. Saya pun benci lah tak mati kita hidup lagi. Baru umur 50 lebih. Kalau boleh nak hidup macam umur ayah saya 95 tahun. Umur tok buat saya pula umur 91 tahun. Umur tok buat saya pula umur kan 42 tahun. Kalau nak panjang umur cepat. Mak saya tinggal umur 81 tahun. Saya pun nak panjang dulu. Itu kita nak. Hak kita nak. Hak Allah tentu. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kita lihat doa ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan, dalam kesalehan. Itu je. Ya Allah rancang aku mana? Wallahu a'lam. Kita harap apa yang kita nak, benda baik ini akan berlaku macam mana yang Allah beritahu. Jadi Allah rancanglah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah buat kita buat perancangan, Allah juga ada perancangan dia, dan Allah itu sebaik perancang. Kemudian dia kata al-waliyah yang menghitung setiap detik dalam kewujudannya. Allah hitung setiap detik saat yang sedang kita lalui. Allah sedang menghitung kita. Allah dah tengok kita. Waktu ni hamba datang apa? Kan ni hamba datang apa? Kalau pukul 9, 8.44 jam saya. Jam tu dia 8.44. Kita beri alhamdulillah. Allah dah berhati dah hitung kita.
Sehari 8:45 kita apa? Lena. Dengan bulan Lena. Lena. Tak boleh. Sehari lepas tu berapa? Setiap detik ni. Allah hitung. Dan setiap detik nikmat yang kita dapat akan dihitung, dikira dan ditanya oleh Allah. Summalatu salun yawma idzin anha. Jadi setiap detik Allah akan hitung. Setiap pergerakan kita, setiap patah kalimah yang keluar daripada lidah kita yang tak bertulang ini dalam penghitungan Allah. Allah hitung. Hang cakap nak tambah hari ni. Berapa ribu perkataan dah hang cakap hari ni. Kita bukan tahu berapa perkataan kita cakap hari ni. Ni saya cakap pada tadi ni betul. Saya bukan tahu berapa perkataan yang telah keluar daripada lidah saya. Saya tahu. Kita tak bilang, kita tak tahu. Tapi Allah tahu berapa perkataan. Allah hitung. Dan Allah akan timbang, Allah akan kira di akhir itu. Hang cakap nak tambah. Hak elok kan tak elok? Alhamdulillah. Tak maksud ini kalau hak saya cakap semua elok kan? Ada tak elok? Tak ada kan? Semua elok kan? Alhamdulillah. Contoh dengan buat dengan hak elok, alhamdulillah. Daging yang keluar pada masjid, Allah alam. Macam mana pula? Apa yang keluar pada lidah dia ni? Allah alam. Makin terangkat, biarlah yang keluar semua sudah baik. Pasal apa? Kita kena ingat Allah sedang menghitung setiap detik, setiap saat. Allah detik segala tindakan kerja buat kita. Jadi tuan-tuan, jadi bila kita mengaji ni, kita akan sedar, aku banyak silap, aku ni kena jaga. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada apa yang kita dengar daripada nama Allah Ta'ala Al-Wali, insyaAllah. Habis maksud dia bila 46. Jadi tengok pula bagaimana ada kafiat nak beramal dengan nama Al-Wali. Yang pertama, baca Ya Wali di dulu. Kau dah buat banyak lagi banyak lagi bagus. Ya. Hari baca. Apa tempat faedah dia? Mudah-mudahan Allah akan sentiasa melindungi diri kita. Doa dan batin. Doa ini Allah jaga kita daripada buat benda tak elok. Allah jaga kita dari gangguan syaitan, gangguan nafsu yang dah bawa kita pada tak baik. Yang kedua, Allah lindung kita daripada musuh-musuh yang ada sekeliling kita. Itu untuk diri kita. Kemudian, kalau kita nak Allah lindung rumah kita, baca Ya Wali Ya Wali ni dalam pendengar ganjil, lagi banyak lagi bagus. Lepas baca, hambut dalam rumah. Hambut. Mana? Kita hambut ya. Duduk kat pintu depan rumah kita. Kita baca, kita hambut ke ruang tamu. Saya masuk kat bilik, baca hambut dalam bilik pula. Duduk kat meja dapur, hambut dalam dapur kita. InsyaAllah. Itu kita minta Allah lindung daripada musibah dalam rumah kita. Jadi, itu Ya Wali baca. Yang kedua, untuk elakkan daripada terkena kilat. Musim buruk kilat. Daripada antara lain ialah azan. Bila dengar buruk yang kilat, azan, insyaAllah. Dia tak sampai rumah kita. InsyaAllah saya nak buat alhamdulillah. Di rumah saya tu, kalau mengenal angin ribut, Masya Allah. Tengok macam kita saya, macam pokok-pokok pada sekali rumah kita. Nampak? Bila kita azan lagi, alhamdulillah dia reda tinggi. Itu boleh dah. Jadi itu namanya azan. Jadi untuk jauhkan daripada pandangan kilat, baca Ya Wali ni.
Tengok tetap ada buruk, angin. Baca ya wali ni dalam bilangan ganjil. Duduk dekat pintu rumah kita atau depan halaman rumah kita, hembus ke arah rumah kita. InsyaAllah kita rumah kita tak kena pandangan kilat. Mana kalau boleh duduk kat halaman tu, hamba baca, dah hembus. Nak elok lagi, yang rumah kita duduk penjuru belah kanan, baca hembus. Duduk penjuru tu, baca hembus. Duduk penjuru tu, baca hembus ke arah rumah kita. Penjuru ni baca hembus. Itu lagi baik. Itu amat. Baca ya wali, ya wali, ya wali. Dalam bilangan ganjil, ikutlah bacaan apa. Mana lebih banyak, lebih bagus. Yang ketiga, karya ini untuk benda baik dia. Niat elok yang buat untuk benda baik dia. Kalau buat hak tak elok, payah tak reda, tak halal. Jadi kita nak bagi orang ni, dia nak macam nak buka orang lah. Macam nak buka orang. Atau nak menguasai pemikiran dia. Dengan kita buat niat kita baiklah, niat baik. Supaya jangan buat benda tak elok lah. Dengan ada orang otak dia, kat kawan ni, kita nak kuasai otak dia ni. Dia duk fikir benda tak elok, dia duk ni. Baca ya wali 11 kali berhadapan dengan orang tu, untuk kita pukakan pemikiran dia supaya hak tak elok jadi elok. Maknanya dia akan dekat cakap orang-orang kalau begitu. Pukau bagi dia jadi baik. Bukan jadi terbaik. Okey, baca 11 kali, ambil ke arah kepala dia. Tu kau nak bagi dia terkawat. Nak bagi terkawat. Kadang-kadang orang ramai tak tahu dia mati, dia mengamuk apa kan. Mengamuk tak tahu kan. Jadi kita baca insya-Allah. Kemudian yang keempat, minta Allah Ta'ala buka pintu hati. Pintu hati kita. Maka kita baca diri, untuk diri kita. Baca ya wali, tiap pagi, tiap petang. Baca lah pagi atau 3 kali, atau petang atau 3 kali untuk. Untuk diri kita. Kalau untuk anak-anak kita, untuk orang lain, kita baca tiap pagi petang, kita ambil kepada anak kita. Panggil anak kita berdepan, kita baca ya wali ni, kita ambil berhubung dia. Berhubung dia. Jadi supaya dibukakan pintu hati oleh Allah Ta'ala untuk nak buat baik, untuk nak buat ibadah, untuk nak mengajar Quran, baca ya wali. Kemudian yang terakhir, untuk kita selamat daripada bahaya. Daripada bahaya. Taklah bahaya apa pun tak kemana kan. Ada musuh ke, ada apa bahaya, musibah yang nak main ke apa. Jadi untuk selamat daripada sebarang bahaya ini, baca ya wali 1000 kali ketika mana kita dalam kesempitan. Kita merasa ni kita dah dikepung oleh musuh, tak ada apa ni. Baca, duduk je, baca ya wali 1000 kali. InsyaAllah Allah akan pelihara kita, jauhkan kita daripada ancaman musuh. Ataupun kita bila mana ada masa yang kita merasa sesuatu yang buruk akan menimpa, duduk baca ya wali 1000 kali. Waktu kita dalam kesempitan, baca, insya-Allah Ta'ala Allah akan jaga kita, pelihara kita. Itulah 5 kafiat nak beramal. Bagaimana nak beramal dengan nama Allah ya wali. InsyaAllah. Oleh itu, untuk malam ni InsyaAllah kita akan sambung nama yang ke-77,
al-muta'ali. Pada kuliah akan datang insya-Allah. Dah sudah tuan apa nama dah? Mau punya balik dah, apa yang balik dah tuan. Ada ke ruangan, ada ruang lah. Iaitu yang saya dulu tadi bagi buku untuk tadi dan tilawah. Satu arwah, satu nama lima itu masih lagi dibuka. Siapa lagi yang mahu buat untuk hadiah-hadiahkan pahala bacaan tahlil dan Quran tu, tilawah Quran tu kepada si mati, maka boleh tuan-tuan tulis nama atas, nama berapa nama tu. Kalau ada 10 nama, bilang 5 kali 10, RM5, klik pistol atas tu, bagi saya. Saya balik tulis di buku yang dibagi boleh tak hadir tu. Saya nak lagi dah, tak tahu bagi dah. Ramadan tak bagi dah. Jadi tak akan. Ada bagi kat dalam permainan sebuah buku, siap tak? Dia berbagi. Saya pun dah hantar dah tadi. Kat pondok tersebut. Dan kalian pun tak lagi banyak. Dan saya bagi kat Ngaberido 30. Dulu saya tak pencen di sekolah. Saya putih di sekolah. Main. Pakai lagi. Itu dia pencen. Pencen. Tak betul lah. Tak betul tak kau lah. Kalau kita nak nafi, tak pergi sekolah lagi. Main dulu. Jadi, tuan yang nak ni, boleh lah. Sebelum Ramadan sebab kita tengok Ramadan. Allah Ta'ala buat dan maaf. InsyaAllah kita doakan apa yang kita doakan dia berkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa